Darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Hai guys, Assalamualaikum. Welcome back to my channel. Kepada yang baru dan channel aku, terima kasih sudah singgah ke channel aku. Kepada subscriber aku, terima kasih sudah menonton video aku lagi dan lagi. Okey, di video kali ni aku nak share dengan korang satu pengalaman misteri yang dah lama terjadi, tapi bukan terjadi kat diri aku, terjadi kat kawan aku. Okey, kisah ni sebenarnya dah lama tau. Aku pun hampir-hampir lupa dah kisah dia, tapi membuatkan aku teringat dan nak cerita kat korang sebab baru-baru ni waktu raya, aku contact dengan kawan aku tu, wish raya macam biasa. Borak, dia pun tegur lah aku. Dia kata dia jumpa YouTube channel aku apa semua, lepas tu mengimbau lah kenangan lepas. Okey, kisah yang dia terjadi ni, pengalaman dia ni sebenarnya aku tahu dulu dah. Aku tahu yang dia dah share lah pengalaman ni dekat aku dengan beberapa kawan lain, tapi kisah dia ni aku macam tak berapa notice dan aku tak berapa rasa pun nak share dengan korang. So aku memang tak ingat sampailah dia teringatkan balik kat aku. Dan kisah yang aku nak cerita kat korang ni, benda yang terkait dengan kisah ni, aku pernah lah jumpa benda tu, maksudnya macam tu lah. Jadi untuk mudah korang faham, aku letak nama kawan aku ni Adel. Tu bukan nama sebenar tau. Aku saja letak nama tu sebab dia tak bagi letak nama dia yang sebenar. Sebab dia kata saudara dia ada subscribe dengan aku punya channel, so dia tak nak terdahkan identiti dia lah. So kisah dia macam ni tau. Si Adel ni nak beli kereta. Jadi dia ni dah deal dengan satu orang ni tau. Kiranya dia bukan beli kat kedai kereta tau, dia beli direct owner. So dia jumpa pun kat Mudah kot, tak silap aku, apps Mudah kan. Dia dah deal dengan orang tu apa semua. Masa dia nak beli kereta tu, aku dengan beberapa kawan pun tahulah kisah dia nak beli kereta tu. Tapi kita orang macam tak ambil pot sangat. Yelah, masa tu kita orang macam rasa macam untung lah dia dah beli duit. So macam kita orang tak rasa macam baguslah kalau nak beli. Kita orang tak rasa teruja mana pun sebab kita orang tak rasa function sangat pun kereta tu, sebab masa tu muda lagi kan. So dia je lah yang macam beria nak beli. That time dia beli tu, dia pergi sendiri tau. Masa tu dia ada cakap lah, mak dia macam tak apa setuju dia nak beli tu, sebab mak dia suruh dia sabar sebab kereta tu kereta second kan. Why nak dia pergi beli kereta baru, macam kereta yang betul-betul baru keluar, MPV ke apa ke, lebih kurang macam tu lah mak dia sarankan dia untuk beli sebab dia adik-beradik ramai. Tapi dia macam tak sabar sebab kereta tu kereta Myvi, tapi waktu tu bukan kereta Myvi yang latest tau. Kereta Myvi dulu-dulu, tapi kiranya satu owner baru. Dia macam tertarik lah dengan kereta tu. Jadi dia katalah dekat mak dia nak beli juga. So masa dia nak pergi tu, mak dia macam tak berapa setuju and dia pergi sendiri. Masa tu tak silap aku, dia pergi dengan satu kawan dia ni, kawan lelaki, untuk check-check kereta lah kononnya kan, sebab dia kata tak nak kena tipu. Member aku ni duduk kat Negeri Sembilan. Dia nak pergi beli kereta tu dekat Genting Highland. Kiranya boleh consider lah dia nak beli kereta kat area sana. Lepas tu dah deal dengan orang tu. Okay, cantik lah deal apa semua. Dia pun pergilah dengan kawan lelaki dia ni. Sampai je dekat rumah owner tu. Dia kata rumah owner tu memang besar tau. Macam kiranya orang yang ada-ada lah. Maksudnya kereta dia pun banyak. So tak heran lah kalau dia nak jual kereta tu. So that time member aku ni macam excited gila. Dia tengok rumah besar, dia tengok orang tu banyak kereta. Dia tahulah kereta yang Myvi ni bukan kereta plaza orang tu. Dia kata dia ada kereta lain, mungkin kereta Myvi tu bawa pergi pasar ke, mileage mesti kurang. Dia macam dah excited lah. Dia ada satu grup WhatsApp tau. Dekat dalam WhatsApp tu member-member terdekat je lah yang ada tengok mesej-mesej tu semua. Aku tak ada tau dalam WhatsApp tu. So dia send lah gambar. Dia kata weh, ada macam ni, aku rasa kereta ni bagus lah, semua lah. Dia cerita-cerita lah pasal kereta tu. Dia pun ambil gambar rumah orang tu, and then dia ambil gambar kereta tu apa semua. Dia excited lah cerita kat kawan-kawan dia, which is kawan rapat dia kan. Jadi dia tunjuk gambar apa semua. Tiba-tiba waktu tu adalah salah seorang daripada kawan-kawan dia dekat dalam grup tu tegur. Dia kata, weh, owner dia nak jual kereta pun agak-agak lah, janganlah kurang hajar sangat kan, biar anak dia duduk atas kereta apa semua. Adalah kawan dia cakap macam tu. Tapi masa tu dia tak notice apa-apa pun. Dia rasa macam aku excited nak beli kereta, and dia tak tersempat baca pun komen-komen kawan dia dekat dalam grup tu. Jadi dia terus jumpa owner tu, dia lepas semua dapat murah lagi tau harga dia. Pada waktu tu harga Myvi kira macam market lagi lah, tapi dia dapat murah yang macam tak masuk akal tau, sebab dia beli by cash tau. So waktu tu dia seronok sangat-sangat sebab memang pun mileage dia tak tinggi. Kiranya kereta tu dalam kondisi yang okey. Macam kalau kau pergi kat kedai used car lain pun memang kau tak akan dapat lah kereta macam tu, sebab memang nampak baru sangat. Dalam dia ada part yang plastik tak cabut lagi. Kau bayangkan betapa okeynya kereta tu and seronoknya member aku ni kan. So dia pun dah settle dengan orang tu. Dia pun bawa balik kereta tu dengan kawan lelaki yang dibawa tu lah. So sebelum kejadian tu, kawan lelaki dia ni ada check lah kereta tu. Dia check satu-satu, dia tengok enjin apa semua kan, and dia kata kereta tu okey. Jadi belilah dia kereta tu. On the way dia nak balik ke Negeri Sembilan tu daripada Genting. Okay, masa tu sampai kat separuh jalan, betul-betul dekat lepas turun daripada Genting Highland, yang memang lepas si jalan corner-corner tu kan, memang betul-betul kat area situ
tiba-tiba kereta problem tau. Kereta bukan problem macam mana, dia ada dengar bunyi dia macam bunyi ada benda masuk kat bahagian depan kau punya enjin tu kan. Dia pandang kawan dia yang lelaki tu, dia kata benda apa pula ni, tadi elok je kan. So member lelaki dia tu pun kata okey, berhenti kejap, kalau ada apa-apa boleh kita patah balik jumpa owner tu, tak payahlah kau kena tipu apa semua kan. So member aku ni macam okey berhenti, buka kat bahagian depan tu, tengok tak ada apa-apa, enjin semua okey, tengok bawah kereta pun tak ada apa, tak langgar apa-apa semua. Dia pun masuk balik kereta tu, baru gerak dalam 1 meter kot macam tu, baru gerak sikit macam tu lah, tiba-tiba lock rosak tau. Kereta tu tiba-tiba macam kan lock kereta tu kan dekat bahagian tepi tu, kalau kita dah lock semua kan bunyi macam tu kan. Lepas tu dia rosak kan, bunyi macam dia bunyilah bunyi tek 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 tek, macam problem. Dia bukan bunyi sama yang macam aku buat ni, tapi bunyi lock problem lah kan, macam buka tutup kan. So member aku ni macam terus jadi macam terkejut kan, kata apa hal ni, kenapa kereta macam ni, dia cakap kat kawan dia lah. Lepas tu kawan lelaki dia kata berhenti kejap, cuba aku contact Mamat tu kan, dia cakap tu. Lepas tu sebab orang yang owner kereta tu lelaki, dia pun chat orang tu, dia kata bos, kereta ni problem lah, kenapa lock dia problem apa semua sampai kat sini, kenapa baru sekarang dia berbunyi apa semua. Dia kata kereta elok apa semua, kenapa tiba-tiba lock problem kan. Sorry. Lepas tu member aku ni macam tak puas hati lah. Lepas tu dia kata macam mana ni sekarang ni kan, kita orang dah sampai bawah ni, so macam mana. Lepas tu owner tu pula, dia bagus gila, dia macam cakap relax je. Lepas tu dia siap cakap macam ni lagi, tak apa, kalau lock problem dia akan support untuk bayaran lock problem tu lah, pergi kat kedai tanya apa semua, dia cakap tu. Nanti hantar receipt, dia kata hantar receipt, lepas tu bagi tahu berapa apa semua, make sure dia siap pesan lah, make sure memang betul-betul problem. So kawan aku ni macam okey, tak apalah, jangan block pula kan. Member aku ni cakap macam tu. Alhamdulillah sampai kat Negeri Sembilan. Lepas tu sebelum dia sampai kat rumah, dia lepak kat satu kedai ni. Masa dia lepak kat kedai tu, dia pandang je kereta tu kan. Dia kata macam kereta tu macam, tak tahulah, dia kata macam ada something yang tak kena tau. Dia kata gitu, mata dia jadi macam tak puas hati. Dia rasa macam ada benda yang dia kena kaji pasal kereta tu lah. So member aku ni buat pandai macam tu, cakap dekat kawan dia yang lelaki tu. Kawan lelaki dia kata aku tengok okey, encik tak ada masalah, kau bukan tahu pasal kereta pun, kenapa kau nak merongot kan. So cakap tak, aku rasa je tak sedap yang tu. Lepas tu member lelaki tu pun kata dah abaikan. Lepas dah settle dia orang minum tu, dia orang balik lah. Masa on the way balik tu, dia hantar lelaki tu dekat rumah dia. On the way kawan aku nak balik ke rumah dia tu, jalan nak ke rumah dia ni macam gelap sikit tau. So tepi-tepi tu macam semak, lepas tu ada satu aliran sungai. Tiba-tiba kereta tu problem balik bahagian lock tau. Dia macam terbuka tutup kan. So dia macam stres gila sebab bila kereta tu lock problem kan bunyi kan macam tu kan. So dia macam serabut lah, betul macam dia macam main tension gila lah dia cakap waktu tu. So sampailah kat hujung jalan tu, tiba-tiba kereta tu macam mati enjin tau. Lepas tu dia dah pelik dah, kenapa tiba-tiba kereta ni mati enjin kan? Problem apa lagi ni? Depan owner dia tadi tu elok je, macam tak ada apa-apa pun kan, sampailah dia orang dah turun daripada genting tu. So dia macam dah bebal lah, dia kata berapa lagi banyak duit aku nak habis nak repair apa semua kan. Dia pun turun dari kereta dia sebab siang lagi kan. Dia beranilah untuk check apa semua, dia tak terfikir pun benda-benda gangguan ke apa. Memang rasa kereta rosak kan. Dia turun, dia tengok kat bawah apa semua tak ada apa kan. Tiba-tiba masa dia nak masuk kereta tu, dia terperasan dekat side mirror dia nampak macam ada satu perempuan rambut panjang lalu melintas kat belakang. Tapi bila dia toleh tak ada pun, dia nampak melalui side mirror. Jadi dia dah terus rasa macam seram sejuk. Dia pun masuk kereta, dia start enjin, alhamdulillah okey. Sampailah kat rumah dia. Sampai kat rumah dia, mak dia ni bukan siksen tau, tapi mak dia ni macam, mak dia kan kalau macam ada benda tak kena, mak dia boleh rasa benda tu tau. Dia sampai je kat rumah, mak dia kata kereta mana pula ni, bala apa pula kau bawa balik ni. Tiba-tiba mak dia cakap macam tu. Dia pun macam apa mak ni kan, orang beli dengan duit hasil kumpul apa semua, mak boleh cakap bala. Dia macam tak puas hati lah mak dia cakap macam tu. Tapi mak dia macam bebe-bebe semua. Mak dia kata astagfirullahalazim, aku tak nak terlibat lah apalah. Lepas tu macam dia pelik gila kenapa mak dia cakap macam tu. Dia tak tanya mak dia lagi. Sampailah malam masa nak makan tu, dia tanya kat mak dia, mak kenapa mak cakap macam tu kan, kenapa dengan kereta tu tak baik mak cakap macam tu, orang beli kat orang Melayu lah, apa yang tak eloknya, apa yang balanya kan, bukannya kereta menang judi ke apa ke. So mak dia pun macam entahlah, aku tak tahulah, aku tak berkenan sangat dengan kereta tu, macam tu lah lebih kurang. Mak dia punya lorat tu lorat lain lah, aku ni je cakap macam cara orang tua tau. Lepas tu member aku ni macam dah geram, dia pun masuk dalam bilik, dia pun tidur. Esok tu masa dia nak pergi kerja, dia pun start kereta dia tu, separuh jalan betul-betul baru depan keluar daripada kawasan rumah dia tu, tiba-tiba enjin mati. Mak dia daripada dalam rumah tu, mak dia dah nampak tau, mak dia nampak kot tingkap. Lepas tu dia kata kenapa mak dia tak turun kan, sebab betul-betul depan rumah dia. Jadi dia turun daripada kereta, dia naik balik rumah, dia pergi tengok mak dia, rupanya mak dia tak ada kat situ. Mak dia tengah tidur. Dia pergi kerja pukul 6.30 tau, dan dia nampak mak dia intai kat tingkap.
Tapi tiba-tiba mak dia tak ada. Mak dia memang tengah tidur. So masa dia buka pintu bilik mak dia tu, dia cakap kat mak dia, lah mak tak payahlah pura-pura tidur. Nampak dah tadi mak intai kat tingkap. Kita orang mati kat depan tu mak. Mak dengar tak mak? Oh nak torchlight dia macam tu kan. Lepas tu mak dia macam memang tak sedar apa-apa. So dia pergi kat mak dia kan. Dia kejut mak. Tu mak dia macam pukul apa dah ni semua. Lepas tu dia macam terkejut sebab mak dia punya reaction macam betul-betul baru bangun tidur. Lepas tu dia tengok mak dia macam tu kan. Mak, tadi bukan mak ke yang intai kat tingkap? Mak dia macam gini-gini kata, apa yang kau cakap ni? Mak dia macam kan. So dia terus tak nak cakap banyak. Dia terus keluar. Dia pergi kat kereta dia. Dia start enjin macam biasa. Tak ada apa. Dia start dengan bismillah lah. Lepas tu okey. Dan dia terus pergi kat tempat kerja dia. Sampai kat tempat kerja dia, dia dah memang dalam kepala dia, memang dah tak sabar nak pergi bengkel, nak pergi tanya kereta dia lah. Time lunch dia nak pergi bengkel tu, member lelaki tu suruh tunggu dulu. Dia cakap jangan pergi lagi. Kalau kau pergi sakit kau kena nanti. Sebab Cina yang kat bengkel tu dia buat kereta betul, elok. Tapi kalau pergi kat dia tanpa knowledge, dia akan cakap oh ini rosak, itu rosak, ini rosak kan. Semua macam-macam hal lah. Jadi kawan lelaki tu cakap lah jangan pergi lagi. Tunggulah aku kan, nanti kau kena tipu. So kawan aku ni dia tak sabar gila. Dia pergi sendiri juga. Dia kata korang lambat lah apa semua. So ceritanya dia pergi sendiri. Sampai dekat bengkel tu, dia cakap kat uncle tu, dia kata kereta dia problem lock. Lepas tu ada enjin bunyi-bunyi. Tolonglah check tengok apa yang patut kan. Dia kata tu, kalau ada masalah bagi tahu apa-apa semua. Jangan tipu apa semua. Dia pesan lah kat uncle tu. So berdasarkan apa yang kawan dia cakap, kalau dia pergi sendiri tanpa knowledge, mesti dia kena tipu kan. So mesti ada uncle tu macam kata oh ini problem. Dia tak akan jadi satu problem je lah. Tu kan uncle tu kata oh ini kereta banyak cantik, tak ada apa-apa problem, baru dia macam tu. Lepas tu kan dia check dekat dalam kereta apa semua, oh ini plastik pun tak cabut lagi, apa problem, ini mesti baru punya kereta, kenapa you kata ini sikit macam uncle tu bising lah kan. Lepas tu member aku ni terdiam. Tak uncle, dia punya lock memang problem lah. Saya semalam berapa kali sekejap mati enjin. Lepas tu dia punya lock bunyi bising tau uncle. Cuba check betul-betul. Lepas tu uncle tu macam marah lah. Ini kereta tak ada masalah, kenapa you nak masalah pula kan. Macam tu lah dia check semua. Lepas tu dia kata memang tak ada, saya pun tak tahu nak check apa, saya pun tak tahu nak repair apa. Lepas tu kawan aku ni macam blur tau. Lepas tu dia kata kereta ni you baru angkat ah. Lepas tu kawan aku ni macam ramah juga. Dia pun cerita lah kereta ni dia beli by hand dengan orang lain apa semua. Lepas tu cakap oh untung lah kereta ni banyak cantik kenapa dia jual, berapa dia jual tu. Lepas tu member aku ni cakap lah harga. Lepas tu dia macam terkejut. Kau bayangkan orang bengkel tu pun terkejut dengan harga yang dia beli. Member aku tak beritahu tau berapa harga dia. Tapi uncle tu memang terkejut. And then dia kata kalau macam tu you jual saya lah, saya angkat lebih sikit daripada harga tu. Ini kereta cantik lagi. Sampai uncle tu nak beli kereta tu. Nak ceritakan kereta tu tak ada apa-apa masalah pun. Pelik kan. Masa aku dengar cerita ni pun kan, aku macam terkejut juga dengan cara apa yang dia cerita tu. Lepas tu kawan aku ni macam dah bebal lah. So dia contact kawan dia yang lelaki tu. Dia kata aku dah pergi dah kedai ni apa semua, kau kata uncle ni suka ketuk apa semua. Masalah dia kata kereta aku tak ada problem. Ni apa cerita pula ni. So kawan dia lelaki tu pun macam pelik. Pergilah kat kedai tu. Dia suruh tunggu dekat bengkel tu. Sampai kat bengkel tu kawan lelaki dia datang. Dia tanya kat uncle tu. Lepas tu dia kata uncle you bukan ke selalunya tak ada problem pun you kata ada problem. Lepas tu uncle tu macam bebel lah kan. Sebab benda memang tak ada apa-apa. Dia pun kata kereta tu okey, kereta tu baru dan sebagainya. Jadi kawan aku ni macam terkejut. Lepas tu dia bawa lah kereta tu balik ke tempat kerja dia. Tak ada apa-apa masalah. Sampailah dia nak on the way balik ke rumah dia. Dia lalu kat laluan gelap tu lagi. Tiba-tiba lock tu problem balik. Dan tiba-tiba mati enjin kereta lagi. So masa tu malam tau, kawan aku dah macam shocking dah. Dia dah macam tak tahu nak buat apa. Dia duduk diam dekat dalam kereta tu. Dia try contact kawan-kawan. Tanya apa semua, borak apa semua. Sebab dia kata kereta dia problem, tak tahu kenapa. Lepas tu kawan dia kata nak datang tak? So dia kata boleh lah. Lepas tu tak dan beberapa lama tu kawan dia datang tau. Ketuk dekat bahagian pintu kereta dia. Dia buka, dia kata weh aku tak tahu kenapa weh enjin kereta tak boleh buka apa semua. Tiba-tiba kawan dia sengih macam tu kan. Dia nak masuk kereta, nak ambil beg lah kalau nak tumpang kawan dia kan. Kawan dia tu tak ada. Kiranya apa yang dia nampak tu bukan kawan dia. Dia macam dah terkejut. Dia masuk dalam kereta, tiba-tiba start enjin, tiba-tiba boleh start enjin, and dia terus balik rumah. Malam tu memang dia tak habis fikir. Tiba-tiba pukul 8 lebih ke pukul 9 lebih macam tu, sorry kalau salah time, mak dia ketuk pintu bilik dia kan. Tiba-tiba mak dia bagi buku Yasin. Mak dia kata sebelum tidur baca ni apa semua kan. So dia macam blur-blur kan. Mungkin dia rasa macam apa yang dia nampak tadi tu yang membuatkan mak dia trigger benda tu kan. So okey lah dia baca Yasin tu. Esok masa dia nak pergi kerja tu, dia terkejut mak dia bangun awal sangat-sangat. Mak dia tengah renjis air tau kat kereta dia. So dia macam pelik, apa mak dia buat ni pasal kereta ke, pai-pai buta kan. So macam dia perintai-intai. So dia turun, mak dia baru selesai solat subuh. Mak dia cakap kat dia, mak dia tak sedar hati. Mak dia kata kereta ni macam ada yang tak kena. Mak dia macam tu. Tapi masa tu dia macam acuh tak acuh lah, macam takkan kereta pula berhantu, macam tak logik langsung kan.
Dia tak ada fikir panjang apa semua. Yelah mak, terima kasih apa semua. Dia gerak, dia pergi tempat kerja dia. Masa sampai tempat kerja dia tu tak ada apa-apa yang berlaku. Masa lunch tu dia nak pergi makan, dia cari lah kunci kereta dia kat dalam beg, tak jumpa. Cari tak jumpa. Lepas tu dia bising lah, mengamuk apa semua, tak jumpa. Kau tahu dia jumpa kunci kereta dia tu kat mana? Dia jumpa kunci kereta dia tu dalam kereta dia. Sedangkan kunci kereta dia tu tadi memang dibawa and dia lock dah kereta tu. Pelik macam mana kunci tu boleh ada dekat dalam kereta. Terpaksa panggil orang minta tolong buka tingkap dan sebagainya untuk dapatkan kunci tu, sebab dia tak ada kunci spare. So masa tu dia dah rasa macam tak sedar hati. Dia pun contact lah dengan owner tu. Dia cerita ke owner tu, dia kata kereta tu problem apa semua. Dia nak try repair lah kan, sebab owner tu kata dia nak support untuk repair lock tu. Dia kata uncle yang kat bengkel pun cakap tak ada problem, kereta baru dan sebagainya. Member aku ni mengadu. Lepas tu dia cakap lah, kenapa, apa masalah sebenarnya? Kereta ni betul ke memang kereta awak apa semua? Dia tanyalah kat lelaki tu kan, betul ke kereta tu lelaki tu seorang yang guna ataupun lelaki tu pun beli daripada orang lain ke apa semua kan? Lepas tu lelaki tu katalah memang kereta tu kereta dia kan. So mamat tu pun cakap lah, memang dia first owner kereta tu kan. Lepas tu kawan aku ni tak puas hati, kenapa jadi macam ni, kenapa jadi macam tu, kenapa kalau rosak lah, tapi yang ni rosak tapi tak rosak kan. So member aku tak puas hati, bebe. Lepas tu member aku cerita dia nak balik rumah bila time gelap. Lepas tu dia kata kereta tu mati. Lepas tu dia kata start daripada dia beli kereta tu, dia bawa balik kereta tu, dia kata macam pelik-pelik je gangguan dia nampak. Lepas tu mak dia pun kata macam tak berapa suka. Dia ceritalah apa benda yang dia lalui kan dekat orang tu. Tak ada lama orang tu block dia. So dia macam bebal gila-gila. Dia macam dah geram. Dia nak try ajak member dia tu pergi kat Genting balik lah, jumpa mamat tu. Tapi member dia masa tu macam tak pergi lah, sebab macam ada urusan lain apa semua. Macam malas nak layan kereta member aku ni. Lepas tu dia macam tak puas hati. Dia cari dia search nama orang yang jual kereta tu dekat Facebook apa semua. Nak dijadikan cerita, rezeki dia jumpa Facebook orang tu. So masa jumpa Facebook tu, dia chat, beritahu sampai hati, blog apa semua kan. Saya beli cara baik, jangan buat macam ni. Kalau ada masalah ke apa semua, bagi tahu betul-betul, jangan tipu, jangan selindung apa semua. Ke ada sesuatu yang saya tak tahu dengan kereta ni apa semua kan. So mamat tu macam setuju untuk jumpa. Tapi mamat tu katalah, kalaupun dia nak cerita apa-apa, dia kata janganlah macam tiba-tiba nak refund balik duit apa semua, sebab duit dia memang tak ada lah, kita cakap macam tu kan. So member aku ni pun okey, setuju nak jumpa. So member aku ni pergilah jumpa owner tu. So cerita dia, bila berborak, dia kata reason dia jual sebab dia tak tahan kena gangguan macam tu, dia kata. Lepas tu member aku ni tanyalah, pernah langgar orang ke apa ke, kereta ni kereta masalah ke apa? Dia kata dia tak pernah langgar orang. Cuma dia kata apa yang dia detect, satu benda yang berlaku kat dia, ada satu malam tu dia balik daripada Penang kot, perjalanan jauh sangat-sangat dia kata. Lepas tu dia kata dia lalu kat satu kawasan ni, dia kata dia rasa macam dia langgar sesuatu. Tapi bila dia berhenti, dia turun, dia tengok tak ada apa-apa pun yang dia langgar. Even haiwan pun tak ada tau. Start daripada kejadian tu, dia kata memang dia macam dia diganggu. Lepas tu kereta dia selalu problem bunyi lock tu dengan enjin tiba-tiba mati. Dan kadang-kadang kereta tu mati dekat kawasan yang tak menentu tau, kawasan yang gelap, tiba-tiba mati di mana yang tak ada orang lain untuk diminta tolong. Dia macam pelik sangat-sangat. Start pada tu lah dia kata dia dah macam fed up dengan kereta tu, sebab tu dia jual. Lepas tu dia kata sebelum member aku ni beli, ada satu orang nak beli kereta tu, tapi mungkin orang tu kasyaf kot, macam mana entah. Dia kata orang tu macam dah masuk kereta tu, start enjin, tiba-tiba orang tu kata tak jadi nak beli, padahal orang tu dah bayar deposit and diminta balik deposit dia. Start pada tu lah dia rasa macam dia kena jual cepat-cepat kereta tu. And kebetulan kawan aku tengok kawan aku yang nak beli kereta tu. So jadinya kisahnya dia pun tak tahu kenapa dengan kereta tu. Dia kata tapi memang dia detect lah lepas kejadian tu kereta dia macam problem. Benda yang sama juga di mana mamat tu pergi kat bengkel tanya problem lock ke apa ke, orang kedai cakap tak ada apa-apa masalah pun sebab kereta tu kereta baru. Pelik kan? Tapi dia tak cerita lah dekat member aku tu sebab dia dah jual kan. Dia takut lah nanti member aku minta refund apa semua. So member aku macam kenapa tak bagi tahu? Yalah kalau bagi tahu mesti you tak nak beli kan, macam tu jadinya. So kawan aku macam habis tu apa nak buat dengan kereta ni? Kenapa kereta? Ada ke kereta yang berhantu? Macam member aku macam tak terima apa dia cakap. Dia pun tak tahu kisahnya. Nak dijadikan cerita, mak dia kacau sesuatu. So lepas pada perjumpaan tu, dia balik dia cerita kat mak dia apa yang dia lalui. So mak dia pun kata memang mak dia dapat rasakan sesuatu aura yang tak best daripada kereta tu. Panggil lah satu orang yang boleh berubat ni. Tapi orang ni bukan berubat secara Islam tau. Sebab kalau panggil ustaz, dia orang tak dapat detect apa-apa. Sebab macam tak logik, kau faham tak? Takkan kereta berhantu? Dia macam pelik lah. So dia terpaksa panggil
satu dukun, Tok Dukun ni, untuk tengok kereta tu. Lepas tu Tok Dukun ni cakap, ni aku tak tahulah kisah ni betul ke tak apa yang Tok Dukun tu cakap, tapi based on apa yang dia cakap, lepas dia buat satu bacaan kat kereta tu, alhamdulillah kereta tu tak ada masalah. Bukanlah nak kata dukun tu yang buatkan benda tu hilang ke apa ke, cumanya tak tahu sebenarnya benda apa yang berlaku kereta dia tu, dan kenapa lepas dibaca-baca benda tu hilang. Dukun tu baca apa, aku tak tahulah benda apa kan, tapi kawan aku tu cakap memang orang tu je yang buat jadi, sebab panggil beberapa ustaz semua, ustaz macam pelikihkan apa yang terjadi kat dia tu, rasa macam benda tu tak logik. Tapi itulah realiti yang dia lalui. Di sebalik kisah yang terjadi tu, dukun tu cerita, dia kata pemandu yang pertama tu bawa kereta ni langgar satu kelompok keluarga alam lain. Lepas dah langgar tu, salah satu daripada makhluk tu macam mati ke injured ke aku tak sure, tapi nak ceritakan macam something yang tak best lah happen dekat benda tu. Lepas tu yang dia jadi marah lagi tu sebabnya dia tak baca apa-apa doa atau masa lalu kat situ. Kau bayangkan dukun tu dia bukan merawat cari Islam, tetapi dia bagi tahu benda tu, kiranya benda dia langgar tu Islam. Lepas tu dia kata, betul ke benda ni berlaku bila dekat kawasan-kawasan gelap? Dia tanya kat member aku ni. So member aku ni katalah, memang betul pun, macam mana dia tahu kan. So Tok Dukun tu kata, memang sebab bila dia lalu kat kawasan benda-benda tu, terus auto dia akan ganggu kereta yang berlaku tu lah. Maksudnya dia tak tahulah siapa owner yang bawa kereta, dia akan ganggu dengan cara macam tu. Dan laluan yang owner lama tu langgar adalah laluan betul-betul kawasan first time dia kena ganggu lepas dia turun daripada genting tu. Maknanya yang dekat dengan genting, kawasan bawah tu lah kawasan yang owner lama tu langgar. So itulah peristiwa yang terjadi kat member aku ni. Memang kalau korang dengar, mungkin ada separuh daripada korang kata benda ni mengarut. Aku sendiri pun waktu dengar tu aku rasa macam kelakar juga, tapi inilah dia realiti yang berlaku. Dan kisah yang terkait dengan aku pula, ceritanya kereta tu aku pernah naik, dan cerita dia memang kereta tu pernah mati betul-betul kat kawasan gelap. Kebetulan masa tu, waktu mati tu betul-betul kat jarak Cina. So aku pernah lalui benda tu, dan pada waktu tu aku tak nampak lah benda-benda pelik. Cuma masa dia nak reverse kereta tu, sempatlah aku ternampak dekat bahagian belakang tu macam ada orang duduk, tapi aku tak tengok betul-betul sebab aku memang takut waktu tu. Kawan aku ni pula waktu nak undur tu, dia memang tengok cermin belakang tu. So bila dia tengok, dia memang nampak ada susuk benda kat belakang, tapi dia ni jenis style relax tau. Bila dia nampak macam tu, dia macam turun bawah macam tu, dia pandang aku, dia tengok aku tengok dia mungkin faham lah aku nampak benda tu. Lepas tu kita orang baca doa, terus gerak. So itu je lah peristiwa yang aku pernah kena sebelum aku tahu kisah sebenar yang terjadi kat kereta dia tu. So masa yang aku terkena tu lepas pada dia dah jumpa dukun apa semua. Jadi dulu dia pernah lah cerita apa yang terjadi, kenapa yang kita orang nampak benda-benda tu semua. Dia kata tapi dia dah rawat dah, dia kata buat dukun. So kita kena tadi tu maknanya ada lagi lah tu, dia macam tu. So nanti dia kena buat lagi, kena buang badi apa semualah, memang aku gurau-gurau kan. Jadi nak ceritakan memang benda tu ada. Lepas tu waktu aku berborak dengan dia latest ni, aku tanya kat dia kereta tu macam mana kan. Lepas tu dia kata dia dah jual dah kereta tu, dan tapi akhir-akhir dia adakan kereta tu dah tak ada gangguan tu dah. So dia sendiri pun kadang-kadang dia selalu pasang surah-surah. Dia pun masa jual kat owner yang baru tu pun dia cakap kereta ni kena rajin pasang surah-surah, jangan lalai-lalai. Kena juga. So dia jual pun dekat orang Islam jugalah. So dia bagi tahu juga kat orang tu apa yang terjadi kat kereta tu, and dia jual sangat-sangat murah lah kat orang yang kemudian lepas dia tu kan. Tapi orang tu okey, dan okey lah, dan sampai sekarang pun tak ada apa-apa. So itulah dia perkongsian kisah yang aku nak share dengan korang, yang disampaikan oleh member aku, Adil, bukan nama sebenar. Tengok aku letak nama tapi aku sebut je kawan aku bergira-gira kan, padahal aku nak short dah tadi. Aku ni tak tahulah, aku cepat lupa. Sekiranya ada kesilapan dalam perbicaraan aku, ada terkasar bahasa, terguris hati mana-mana pihak, aku minta maaf. Sesungguhnya yang baik-baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala kekurangan, kelemahan itu datang pada diri aku sendiri. Stay healthy, stay safe. Assalamualaikum.